Hai, Assalamualaikum. Saya Fisarudin dan depan saya sekarang ada MacBook Air M2. Dan sejak pertemuan dibuka pada 7 Julai yang lalu, banyak orang bertanya, patutkah beli MacBook Air M2 ataupun beli saja MacBook Air M1 yang baru dijual? Perbezaan harga agak ketara, bermula pada 4399 untuk MacBook Air M1 dan 5499 untuk MacBook Air M2. Jadi sebelum saya cakap berbaloi atau tidak, kita akan nyah kotak terlebih dahulu. Dan macam biasa, nyah kotak untuk peranti Apple sangat menarik pasal dia almost effortless. Jadi kita akan buka pada tepi ni dulu. Okey, buka. Walaupun Apple kata tak nak plastik, nampaknya untuk wrapping luar masih ada plastik. Jadi ini mungkin orang kata sebahagian kecil yang masih lagi belum mampu dia nak buang, masih lagi ada plastik. Depan macam grafik anda lihat tadi, dan anda boleh lihat right off the bat ada perbezaan rekaan di mana kali ini tubuhnya lebih tebal dan menggunakan rekaan yang mirip dengan MacBook Pro tahun lepas dengan M1 Ultra, M1 Max dan segalanya, dan ada MagSafe. Bagaimana pula dengan rekaan lain? Kita akan buka untuk kali pertama. Aha. Ini packaging dia. Dan setakat ini diperbuat daripada kertas. Jadi Apple, ini adalah kertas penuhnya dengan rasa macam kertas kajang pasal ada waxy feel. Jadi seperti saya katakan tadi, rekaan kali ini bukan macam MacBook Air terdahulu, lebih kepada MacBook Pro yang dilancarkan sebelum ini, di mana kesemuanya kini lebih dibulatkan pada bahagian tepi, manakala bahagian panel dan bahagian bawah adalah rata. Malahan kalau saya tengok, ini lebih mirip kepada sebuah iPad Pro dan juga iPad M1 tempoh hari, di mana ianya mempunyai tapak kaki yang kini lebih rata dan besar, dan juga sisi yang berkotak. Bagi mereka nak tahu I/O macam saya kata tadi masih lagi ada pengecasan MagSafe. Untuk MacBook Air ini model 8GB RAM dan 256GB storan. Pengecasannya 30W saja, bukan 65. Ada dua USB Type-C Thunderbolt merangkap USB 4 dan pada sebelah satu lagi masih lagi ada bicu audio. Jadi ini adalah sebahagian kecil peranti Apple yang masih lagi ada bicu audio, sedangkan pada telefon dan tablet dah tak ada. Ini satu lagi yang menarik di mana kabel pengecasannya adalah jenis yang bersulam atau braided dalam bahasa Inggeris. Type-C kepada MagSafe. Terusnya seperti biasa juga ada manual dan juga ada stiker lagi tak? Pasal kita tahu selama ni ada dua stiker, tapi lately diorang hanya bagi satu saja stiker. Ada dua stiker. Nak keluarkan nampaknya sukar. Tapi ada dua stiker lah basically. Saya tak boleh nak tunjuk. Ada manual dan segalanya, dan akhir sekali ada kepala pengecas yang bersaiz compact juga USB Type-C. Okey, saya letakkan balik pengecas pasal kita nak tengok dan berikan lebih tumpuan kepada MacBook Air ini sendiri. Jadi saya letak balik one by one, letak ke tepi. 1, 2, 3. First time boot, bagi mereka tak pernah beli Apple ni dia. First time buka dia terus boom. Dan papan kuncinya masih lagi jenis Magic Keyboard dan trackpad yang bersaiz besar untuk sebuah komputer riba. Malah sebenarnya ini kata standard size untuk trackpad yang ada pada semua MacBook, dan ada satu Touch ID yang juga merangkap sebagai butang kuasa. Satu lagi yang anda pastinya perasan ialah skrin kali ini lebih besar, 13.6 berbanding hanya 13 pada model M1 sebelum ini, dan yes, obviously ada satu takuk di atas yang meletakkan akhirnya sebuah kamera Full HD. Saya dah lama komplain Apple kenapa 720, akhirnya kata okey lah, hari ni kita bagi 1080p untuk kamera. Okey, apa jadi kalau saya bandingkan dengan sebuah Apple MacBook Air M1? Pasal ramai tanya, saya kata di awal tadi, berbaloi lagi tak untuk membeli sebuah MacBook Air M1 atau lebih baik untuk membeli sebuah MacBook Air M2? Okey, ini daripada assessment saya lah sebagai orang yang boleh diklasifikasikan sebagai bukan hardcore user. Saya tak edit video. Saya hanya gunakannya sebagai typing machine dan juga untuk edit gambar Photoshop dan segalanya. Model yang saya ada sekarang ialah 8GB RAM dengan 256GB. Harga 5499. Yang ada kat tangan saya sekarang ialah 16GB RAM dengan storan 512GB. Harga dia 5999. Dan kalau anda baca dekat Amazon, anda mungkin tengok video kat YouTube mengatakan untuk model asas dengan storan 256GB ada masalah di mana digunakan satu slot saja untuk SSD dia, mengakibatkan kelajuan memori dia tidak sebaik pada model asas yang ada pada M1. Half the speed almost. Jadi kalau anda mementingkan speed, anda mementingkan RAM, saya sekarang rasakan M1
aku kata lebih baik, aku kata lebih daripada memuaskan untuk kerja-kerja biasa. Dan anda tambah RM500 saja pada harga asas, anda boleh dapat double the RAM dan double the storage. Sebagai kesimpulan, mana lebih baloi, M2 ataupun M1. Jadi jika anda inginkan kamera lebih bagus 1080p, perlukan skrin lebih besar dengan bezel lebih kecil, audio spatial 4 speaker, pemprosesan 20% better dan juga pengecasan MagSafe yang paling cool sekarang, ini adalah pilihan untuk anda. Tapi saya sebagai pengguna M1, honestly saya cakap, saya tak ada isu langsung dengan M1 saya setakat ini, more than enough. Dan kalau anda tambah double the memory, 16GB RAM, double the storage, 512GB SSD yang lebih pantas nak bandingkan dengan 256 yang basic ini, harga RM599, RM500 saya lebih mahal. Saya rasa ini adalah pilihan yang lebih, orang katakan lebih bijak. Pasal anda dapat lebih memory, lebih storan dan mungkin anda tak perlukan pemproses yang lebih berkuasa. Jadi ini pendapat saya sekarang untuk M1 dan M2. Seperti biasa, jika anda suka like, jika anda mahu lagi video macam ini, sila layari channel kami dan jangan lupa pergi amaz.my. Saya Fiz Sahrudin. Bye-bye.